Okey, seterusnya lahis waqra. Okey, ini lil qarib. Kalau isim isyarah ni sebenarnya kita tak perlu banyak bercakap, banyak baca dalam kitab, tapi banyakkan buatkan latihan bersama murid, lakonan bersama murid. Kita boleh jadikan contoh tilmizun. Apa lagi yang boleh buat contoh kalau isim syarah ni? Benda-benda yang ada dalam kelas, ya, benda yang ada dalam beg. Contohnya apa? Untuk membezakan muzakkar dengan muannas. Contohnya kitabun, kan? Hadza ma hadza kitabun, ma hadhihi mimhatun. Contoh, ya. Buatkan macam tu. Asingkan muzakkar, okey, muannas. Kemudian kalau qarib dengan ba'id, macam mana kita boleh buat? Okey, kalau qarib bawa dia ke depan, kalau ba'id letak dia di belakang kelas. Dapatlah jadi qarib dengan ba'id. Biasakan murid bercakap aja. في هذا اليوم سوف نتعلم شيئا جديدا في اللغة العربية. سوف نتعلم شيئا يتعلق بالأسماء. وهذه الأسماء Okey, kita tengok contoh PDPC di Guntur. هي أشياء موجودة حوالينا مثل المفتاح والمحمول والقلم والمنديل والكتاب. هذه الأشياء سوف نتعلمها معا في هذا اليوم. أبنائي الأعزاء، في بعض الأحيان نحن نريد أن نسأل زميلنا عن هذه الأشياء، فكيف نسأله عن هذه الأشياء؟ سوف نتعلمه أيضا في هذا اليوم. أولا نحن نبدأ في التعرف على هذه الأشياء الموجودة أمامنا، فقط 5 أشياء. انظروا، هذا قلم، وهذا مفتاح، وهذا كتاب، وهذا محمول، وهذا منديل. نعيد مرة أخرى، هذا قلم، وهذا محمول، وهذا مفتاح، وهذا منديل، وهذا كتاب. هل يمكنك أن تعيد هذه الأشياء؟ طيب، نعيد معا. هذا كتاب، وهذا قلم. قل جيد. هذا مفتاح. قل مفتاح. جيد. هذا منديل. قل جيد، ممتاز. هذا محمول. قل جيد، ممتاز. إذا عرفتم أسماء هذه الأشياء جميعا. الآن نحن نريد أن نتعلم شيئا جديدا يتعلق بما تعلمناه قبل قليل، وهو كيف نسأل زميلنا عن هذه الأشياء جميعا. مثلا أنا عندي هذا القلم، وأنت تريد أن تسألني ماذا الذي بيدي، فالسؤال هو في هذه الأداة وهي ما. قل جيد. هذا قلم، وأنت تريد أن تسألني ما هذا الشيء، فتقول ما هذا، فأرد هذا قلم. هل تفهم ذلك؟ نعيد مرة أخرى.
Hada miftahun. Is'alni. Ma hada? Hada miftahun. Nah, ana indi mandil. Is'alni. Jayyid. Ma hada? Hada mandilun. Ana as'aluka. Ma hada? Jayyid. Hada mahmulun. Idan araftum kaifa tas'aluna an hadhihi al-ashya' wa yumkinukum an tas'alu zamilakum fi hadhihi al-ashya' kullaha fi ayyi adabin fi ma hada khalqi shubbakun hada huwa shubbak hada huwa shubbak is'alni ma hada hada shubbakun fi shubbaki babun lishubbaki babun hada huwa al-bab hada shubbakun hada babun is'aluni jayyid ma hada babun hada shubbakun hal fahimta jayyidan na'am jayyid al'an ana as'aluka ma hada hada shubbakun mumtaz wa ma hada babun mumtaz na'udu ila hadhihi al-ashya' ma hada miftahun wa ma hada mandilun jayyid ma hada qalamun anta tilmidun mumtaz ma hada jawalun aw hada mahmulun jayyid as-su'alul akhir minni wa huwa ma hada kitabun hada alladhi nastati' an nata'allamahu fi hada al-yawm wa sawfa nata'allamu an shay'in jadidin fi liqa'ina al-qadim bi'iznillah ta'ala wa billahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sebuah bahasa Melayu. Kalau kita semua kita nak terjemahkan kan, ini pen, ini buku, ini kitab ya. Sebenarnya tak perlu pun ya. Kalau untuk tajuk ni lah ya, tajuk isim syarah, kita boleh gunakan sepenuhnya dalam bahasa Arab. Okey, kita perkataan-perkataan yang biasa-biasa yang mereka dah belajar kan. Darjah 1 diorang dah belajar kan. Adawatul dirosah, adawatul dirosiyah ya. Alat-alat lagi apa yang boleh dibawa. Contohnya macam tadi telefon kan. Ya. Maknanya tu perkataan benda-benda yang biasa yang murid tahu, yang murid dah biasa sebut. Okey. Kalau istilah ya, istilah dia guna perkataan apa yang diulang-ulang. Is'alni, contoh kan, is'alni ya. Kalau biasa kita sebut is'alni dalam kelas, murid faham ya. Tapi itulah, kadang kita ni sebabnya lebih mengejar nak menghabiskan syllabus kan. Jadi jarang nak macam ni ya. Kalau macam ni kan dia macam makan masa yang lama kan. Kita nak kawal murid dah satu hal kan, dah ambil masa ya. Itu yang kadang PDP kita tu tak boleh nak laksanakan dengan seperti yang ditunjukkan tadi lah ya. Tapi kalau kita boleh buat macam tu, memang hebatlah, mumtaz ya. Memang semua boleh melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang insya-Allah. Sebab yang pertama dia tak guna bahasa Melayu ya. Murid pun tak bercakap dalam bahasa Melayu ya. Mungkin inilah tajuk ni lah yang paling sesuai untuk kita praktikkan ya. Okey, cuba tengok ayat 17. Muka surat 17
Ada tak kesilapan kat situ? Hadza tilmizun mujtahidun, hadhihi tilmizatun mujtahidatun, hadzani tilmizani mujtahidani, hatani tilmizatani mujtahidatani. Haula'i talamizu mujtahiduna, haula'i tilmizatun mujtahidatun. Okey, ini untuk lil ba'id. Okey, dzalika muslimun salihun, tilka muslimatun salihatun, dzanika muslimani salihani, tanika muslimatani salihatani, ulaika muslimuna salihuna, ulaika muslimatun salihatun. Okey, seterusnya iqra wa karrir. Okey, cuba Ustaz baca yang hijau, Ustazah baca yang pink. Okey, sama-sama. Nabda. Okey. Baik, terus tengok muka surat 20. Baik, dalam kumpulan lil qarib, lil ba'id, dia ada satu lagi kumpulan, iaitu kumpulan lil akil dan li ghairil akil. Okey, kalau lil akil, untuk yang berakal, hadza tajirun masyhurun, hadhihi tabibatun mahiratun, hadani tajirani masyhurani, hatani tabibatani mahiratani, haula'i tujjarun masyhuruna, haula'i tabibatun mahiratun. Okey, tujjarun. Okey, tujjarun kat situ adalah jamak taksir lil akil. Kena terangkan sebab memberitahu yang jamak ada tandanya, kan? Tandanya waw nun. Kalau kat sini kena terangkan sikitlah kenapa tak ada waw nun. Dan biasanya kalau mubtada khabar lah, kalau mubtada khabar tu dia biasanya sama, kan? Kalau dia mufrad muzakkar, okey, khabar mesti mufrad muzakkar, dia sama. Tapi kalau di sini tujjarun masyhuruna, kenapa tak sama? Tu kena terangkan sikit. Untuk jamak taksir ni, di dalam kitab dia tak banyak, dia tak banyak. Jadi ustazah dengan ustaz ni kena buat homework sikit, keluarkan semua jamak taksir yang ada dalam kitab. Okey, kemudian asingkan yang mana lil akil, yang mana li ghairil akil, yang mana muannas, yang mana muzakkar. Tapi kalau li ghairil akil, jamak taksir dia adalah bersifat muannas, ya. Okey, itu dia terkecuali. Untuk jamak taksir ni memang susah kita nak ajar pada budak, kan, sebab dia tak ada tanda, tak ada apa-apa tanda perbezaan, Kalau tengok jamak taksir, dia boleh describekan kat situ mufrad muzakkar, kan, sebab dia bentuk dia, sifat dia sama dengan mufrad muzakkar. Contoh macam itulah tujarun, kan macam mufrad muzakkar, sebab kalau jamak muzakkar dia ada waw nun, kalau musanna dia ada alif nun, kan. Jadi caranya, kaedahnya, keluarkan jamak taksir. Jadi suruh mereka hafal. Okey, jadi kalau kamu jumpa perkataan ini adalah jamak taksir. Dia tak banyak pun, kalau selain perkataan yang tersenarai ni, dia bukan jamak taksir, dia adalah mufrad. Kalau tak nanti pening, dia asyik tanya je sampai darjah 6 dia tanya, kenapa yang ini ramai tapi tak ada waw nun.
jamak taksir tu apa? Sampai darjah 6 dia masih bertanya. Jadi tahun 4 ni bermula, cuba kenalkan dulu apa dia jamak taksir. Okey, baik. Terus pada li ghairil akil, hadza saubun jamilun, hadhihi sayyaratun jadidatun, hadani thawbani jamilani, hatani sayyaratani jadidatani, hadhihi thiyabun jamilatun, hadhihi sayyaratun jadidatun. Okey, jadi thiyabun, thiyabun adalah jamak taksir li ghairil akil. Jadi sifatnya adalah muannas. Okey, ada tak apa-apa nak tanya setakat ni ataupun nak kongsi? Itulah tadi, tu saya bagi tahu. Thiyabun tu sifatnya adalah jamak taksir li ghairil akil. Dia tak berakal. Jadi kalau dia tak berakal, dia kembali kepada mufrad. Dia tak boleh jamak. Saya tak sebut yang tu. Dia mufrad. Yalah hadhihi tu. Dia akan jadi hadhihi, dia jadi mufrad balik. Itulah nak kena terangkan macam tu, dia istimewa sikit. Kalau nak terangkan panjang lebar nanti kan kita pun tak faham. Yang untuk perkataan tu je. Untuk yang jamak taksir li ghairil akil, dia sifatnya muannas dan mesti mufrad. Dia tak boleh jamak. Dia punya isim syarah tu tak boleh jamak sama macam yang akil. Sama macam sayyarat jugalah. Sayyarat pun dia untuk mufrad juga. Saya tak biasakan murid saya dengan makna. Sebab kalau kita biasakan dia dengan makna, dapat soalan yang dia tak tahu makna, nanti dia stres. Saya memang tak biasakan dengan makna. Makna tu saya biasakan dengan kenalkan dulu. Keluarkan semua perkataan jamak taksir yang ada dalam kitab. Tu saya kata, dia tak banyak pun sebenarnya. Keluarkan dulu. Bagi mereka kenal dan hafal. Okey, yang kamu hafal inilah jamak taksir. Sebab dia tak ada kaedah. Kan? Ada kaedah tak selain menghafal? Kalau rajin, nak kena hafal mufrad, musanna, jamak. Itu kalau rajin. Tapi saya rasa susah, kesian budak. Jadi kenalkan terus jamak taksir. Keluarkanlah contoh macam talamis, kan? Tujar, tiap, tu yang jamak taksir tu. Memang kena hafal juga Ustaz Memang kaedahnya nak tak nak kena hafal. Okey. Kalau hafal lepas tu nak bagi makna tak masalah, boleh je bagi makna. Cuma yang penting dia tahu yang itu adalah jamak taksir. Okey. Okey, seterusnya muka surat 22 An-Nasyatat. Dah lebih Okey, kita habiskan sikit An-Nasyatat tu dia suruh masukkan sama ada hadza, tuliskan hadza atau hadhihi. Okey, senanglah. Ada tak kesilapan kat situ? Maknanya kat sini nak kena ajar perbezaan maksud na'am dengan la tu Maknanya mereka kena tahulah. Sebab kalau na'am jawapan dia dia dengan tidak tu. Okey, seterusnya 23. Okey, ke Ustaz Tazah nak bagi jawapan terus? Perlu nak bagi jawapan ke? Tak payahlah semua dah expert kan. Azazihi je pun. Okey, kemudian zalika ataupun tilka, sama juga konsepnya. Okey, kemudian mu'jam. Okey, mu'jam kat sini dia ada bagi kat pengertian tajirun, okey, makatibu, mujtahidun, tilmidun, suratun dengan bittihun. Okey, seterusnya kawin. Okey, kawin jumlah ni adalah soalan aras tinggi.
ya, aras tinggi. Jadi kena ajar dulu macam mana kaedah nak bina ayat, ya. Bina ayat tak semestinya panjang, ya, memadai dengan 2 perkataan asalkan dia jumlah mufidah, ya, asalkan dia cukup. Kalau 2 perkataan tu apa contohnya? Hadza kitabun. Okey, contoh, ya. Kalau nak panjangkan sikit, ajar murid masukkan huruf jar. Contoh ala, fi, perkataan-perkataan yang biasalah, ya. Contoh kalau ala hadza kitabun ala kursi, ya. Perkataan yang biasa-biasa yang mudah-mudah. Okey, tapi yang penting diajar dulu, jangan suruh buat soalan, suruh jawab soalan tapi tanpa bimbingan, ya. Okey, seterusnya ke surat 25. Okey, ini adalah ta'ammal, ya. Ta'ammal kat sini dalam Quran banyak sangat, ya, yang pakai isim isyarah. Okey, kat sini contoh ayat dalam surah Al-An'am ayat 153. Okey, seterusnya i'mal ati' awamira al-muallim. Okey, apa maksudnya? Taat perintah guru, ya, taat perintah guru. Hebat sangat. Memang suara ustaz ya? Oh, artis rupanya. Tengoklah view dia banyak dah tu. Dhamir itu kata ganti nama, fi'il madhi kata kerja masa lalu. Oleh itu marilah bersama belajar fi'il madhi. Wa jalasahu majalasa. Oh, ni bukan? Oh, ni orang lain tu nama ustaz sama? Bukan? Ha? Jalasata, kunna jalasna, anta jalasta. Yang mana lagi ustaz? Tak ada? Oh, view ni sikit dia bukan? Oh, ya ke? Diman. Tengok belum subscribe lagi. Okey. Oh, yang ni bukan, yang tadi je. Yang lain dia private dah. Ustaz private ke? Oh, ya ke? Tengah pembaik boleh. Oh, ya ke? Bahaya juga kan? Tapi copyright pun bukan daripada kalangan guru juga ke? Ke ada bukan guru yang buat lagu-lagu macam ni? Mesti guru kan? Oh. Sebelum ni dah ada pun kan orang buat guna lagu. Banyak je. Tak ada jadi isu pun. Macam yang kumpulan apa tu?
ada yang nasyid tu kan, dah siap masuk radio lagi kan. Yang dia buat al-alwan kan, isim perkataan berlawan, banyak dah. Tak jadi isu pun, kenapa Ustaz Farid jadi isu pula? Sedap sangat. Oh, artis tak boleh cari makan. Mungkin lah. Okay. Oh, hebat. Memang kita sangat perlukan orang-orang sebegini kan. Ustaz boleh jual Ustaz, burn kat disk, jual lah. Pergi ke sekolah, saya tolong jualkan. Subscribe dulu. Okey, subscribe ya. Jangan lupa. Okey, dakwah ni kan. Okey, jumlah tadi ya. Jumlah kita sampai mana? Oh, fi'il madhi. Okey. Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi, semacam dalam bagi tajuk Asmaul Isyarah. Ya, Asmaul Isyarah kita kenalkan dulu semua ya, bagi mereka nampak yang mana qarib ba'id, qarib ba'id sama. Macam tu juga untuk tajuk fi'il ya, sebaiknya kenalkan dulu yang mana madhi, mudhari', amar. Kenalkan aja. Ya, buat tak semestinya untuk semua asmaul dhamair ya, memada dengan dhamir satu muzakkar muannas, okey, kemudian yang mutakallim tu. Itu je cukup ya, tapi sekurang-kurangnya mereka tahu yang al-af'al ada anwa'nya ya, dia ada pecahannya, ada jenisnya. Okey. Baik, kalau untuk muka surat 31 mulakan dengan ada qit'ah pendek tu ya. Istami' wantiq. As-safru ila Thailand. Okey, apa fi'il yang ada dalam petikan tu? Safara lagi, rakibu lagi, tajawwalu, raja'u. Dah cukup ya. Jadi kalau kita dah kenalkan mereka, kenalkan mana madhi, mudhari', amar, okey. Latihan pertama, bagi dia qit'ah pendek, suruh mereka kenal pasti yang mana fi'il ya. Jadi dalam dia bagi teks pendek tu bukan suka-suka ya, bukan saja-saja. Maknanya ada peranan dia. Okey. Kemudian muka surat 32. Kat sini dia baru nak mula ya, untuk kategori apa? Ada berapa kategori fi'il? Ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, mutakallim. Okey, jadi kataba, katabat, fataha, fatahat, jalasat, jalasna, itu semua adalah berlainan kategori. Okey, kataba yang pertama, kemudian muannasnya katabat, okey, kemudian fataha, fatahat. Yang bawah tu adalah jalastu jalastu dan jalasna adalah mutakallim. Okey, ada tak kesilapan perkataan, ejaan dan sebagainya? Ada tak? Tak ada ya. Okey, kita teruskan dengan muka surat 33. Lahis makan al-af'al fi jumalil fi'liyah al-atiyah. Okey, kita tengok kedudukan fi'il. Kat sini adalah jumlah fi'liyah ya. Safara, safartu, safarat, jalasa, kemudian jalasat. Kita nak bagi tahu murid bahawa kalau fi'ilnya mufrad, okey, tak semestinya fa'ilnya juga mufrad. Kalau fa'ilnya musanna, fi'ilnya boleh dalam keadaan mufrad. Ya Ustazah. Kalau kita buat dua contoh boleh tak? Maknanya satu yang ada alif, satu yang tak. Boleh, tapi tanpa mengubah buku teks. Ya. Okey, jadi seragam ya, jangan diubah, kekalkan yang sedia ada.
Okey, sebab memang saya rasa dia nak memberitahu bahawa jumlah fi'liyah ni boleh dalam bentuk yang begini, ya. Okey. Muka surat seterusnya. Muka surat 34. Okey, ini juga sama. Najahal aulad, dia tak guna pun najahu, kan? Dia kekal mufrad walaupun fa'ilnya jama'. Okey, najahat al-banatu fil imtihan. Okey, seterusnya nasyatat. Okey, tengok aktiviti. Ikhtar al-af'al al-munasibah waktubha fi daftarika. Okey, tulis, pilih fi'il yang sesuai, kemudian tulisnya dalam buku tulis. Baik, soalan pertama apa jawapannya? Ghasala. Nombor 2 syaribat. Nombor 3 qara'a. Okey, seterusnya yang keempat katabat. Yang kelima raja'a. Okey, seterusnya dha' alamat, okey, lil jumlah al-fi'liyah fi daftarika. Soalan pertama, Saratu najahat fil imtihan. Kenapa salah? Okey, sebab Sarah tu nama orang, dia adalah isim, kalimah isim. Sepatutnya yang betul najahat Sarah fil imtihan. Yang kedua, okey, yang kedua betul, najahat Sarah fil imtihan. Yang ketiga, rasama al-waladu as-surah. Betul, sebab rasama adalah fi'il. Yang keempat, al-waladu rasama as-surah. Okey, salah sebab al-waladu adalah kalimat isim. Okey, seterusnya ta'ammal. Okey, kalau ta'ammal perkataan fi'il dalam Al-Quran sangat banyak, ya. Okey, ini antaranya dalam surah Luqman ayat 14, ya, menyebut perkataan wa wassayna dengan hamalathu. Okey, seterusnya i'mal birrun walidaika. Ma makna birrun walidaika? Buat baik kepada kedua, sebab dia ada walidai, dai, kan? Itu kat situ adalah musanna. Okey, seterusnya wahdah ats-tsaniyah fi'lul mudhari'. Istami' wantiq. Adhabu ilal Madinah. Okey, ini adalah contoh-contoh, ya, fi'il mudhari'. Oh, yang ni diwarnakan pula. Yang tadi fi'il madhi dia tak warnakan. Kalau diwarnakan senanglah, ya. Dalam kitab pendek tu apa perkataan fi'il yang dia bagi? Nazhabu, nashtari, narji'u. Semua guna nahnu, ya. Okey, seterusnya mu'jam. Nadhabu al-madinah as-sayyarah, nashtari al-malabis, al-lawazim, al-madrasah, tarji'u. Ada yang tanya di WhatsApp saya, Ustazah, apa beza nashtari dengan nara? Apa bezanya? Ra'aitu dengan ishtaraitu pula. Salah. Nara dengan syahada. Salah sebut. Apa beza? Ra'aitu dengan syahadtu. Dua-dua yang pasti guna mata. Okey. Kalau ra'aitu dia direct, okey, direct. Dia lihat, tengok. Kalau syahadtu dia lebih, dia tak ada fokus sangat, kan. Syahadtu dia menyaksikan, menonton, ya. Itulah, kadang kita rasa macam benda simple, kan. Benda simple, tapi rupanya ada masih yang tak jelas. Jadi kalau misal kata dalam kelas lah, kan, dalam kelas tu kita rasa macam tak yakin dengan makna, tak yakin dengan maksud, bukalah
kamus, jangan memandai-mandai, ya. Sebab saya pernah observe, memang saya dah cerita, tapi memang saya akan cerita di mana-mana. Sebab buat pengajaran saya dan semua, ya. Kalau tak tahu makna, tolonglah, ya. Sama ada jangan bagi makna dulu, okey, kita tangguhkan, ataupun terus tengoklah. Kamus bergerak ada kan, orang yang boleh kita tanya ada, kamus buku pun ada, ya. Contoh warna, ya. Tapi ini memang lama lah, dah lama dulu, tapi saya tak boleh lupa sampai bila-bila, ya. Dia bagi makna warna ahmaru dengan hamra, azraqu dengan zarqa, abyadu dengan bayda. Okey, itu adalah dua penggunaan yang berbeza kan, ya. Tapi dia bagi tahu murid, ahmaru merah, hamra merah pekat. Kesian kan? Abyadu putih, bayda putih pekat. Saya pun tak faham putih pekat tu macam mana. Azraqu biru, zarqa biru pekat. Mana datang pekat-pekat tu pun saya tak tahu lah. Saya kata, ya Allah, hai, saya elok-elok saya serius tak nak gelak, saya terpaksa gelak. Sebab sangat lucu, ya. Sebab saya tak pernah dengar kan, ya. Terpaksalah terus stop masa tu juga, sebelum murid terus dapat ilmu yang sesat lagi menyesatkan. Ya, itu pengajaran. Banyak lagi lah contoh lain. Itu yang saya kata makna tu tolong jangan diberatkan sangat, ya. Macam ialah lagi sebelum ni macam gambar-gambar tu yang sama-sama kan. Macam contohnya apa? Lagi yang macam pakaian kan. Pakaian tahun berapa? Tahun 2. Pakaian lagi lah, ya. Mana satu nak sebut kemeja, mana satu nak sebut baju, mana sebut kumas tu kain ela, ada yang kata bahan kain, ada yang sebut kain ela, ada yang sebut bahan baju. Ya Allah, macam-macam, ya. Jadi setakat kita jelaskan gambar tu gambar apa sudah, ya. Apa lagi contoh lain? Tapi saya rasa buku tu pun jelas, saya rasa, ya, buku teks tu. Apa lagi yang mengelirukan? Lainlah zaman saya dulu. Zaman saya dulu gambar semua dalam kotak kecil kan. Perkataannya kat bawah. Betul tak? Yang seangkatan dengan saya lah. Perkataannya kat bawah. Saya nak cakap salah guru pun memang salah guru lah. Ada guru yang ajar kan. Ingat sampai sekarang, burtuqalun jambu batu. Sebab gambar tu macam jambu, macam limau, macam pear kan. Jadi dah ustazah tu sebut burtuqalun jambu batu. Sampai sekarang saya ingat burtuqalun jambu batu. Saya nak salahkan siapa? Jadi guru juga yang salah. Kita ni guru kan. Jadi kena hati-hatilah lagi bahasa Arab. Jadi kalau rasa tak yakin, rasa confuse makna, jangan terus bagi makna. Jangan ustazah rasa ni maknanya tak ada rasa-rasa, ya. Jangan nak rasa-rasa, bahaya, ya. Bagi yang tepat, jelas. Okey. Itu yang bergambar, belum perkataan fi'il ke kan. Sebab memang ada guru yang dia sangat memberatkan makna, ya. Kalau satu muka surat tu memang penuh dengan makna. Semua perkataan ada makna, ya. Saya rasa tak semua tajuk kena buat macam tu, ya. Kalau tajuk yang bagi saya lah, yang wajib ada makna ni, selain kit'ah kan. Kit'ah apa? Yang perkataan yang ada gambar tadi tu lah, yang ada gambar. Lagi? Susun ayat. Susun ayat. Okey. Tapi itu bukan yang pertama, ya. Makna bukan yang pertama. Perkataan berlawan, itu kena ada makna. Kalau yang lain tu saya rasa dia lebih pada kaedah je, ya, pada kaedah. Okey, seterusnya muka surat berapa? Muka surat 38 ya?
Okey, 38. Yanjahu Muhammad fil imtihan, tanjahu Aminah fil imtihan. Yanjahu Muhammad wa Amin fil imtihan. Ni kena bagi tahu yang kat situ ada dua orang ya. Tanjahu Aminah wa Laila fil imtihan. Yanjahu Muhammad wa Amin wa Hisham fil imtihan. Tanjahu Aminah wa Laila wa Najwa fil imtihan. Okey. Itu musanna dan jamak. Okey, seterusnya ke surat 39. Lahis makan al-af'al fil jumal al-fi'liyah al-atiyah. Yajlisu Muhammad bihudu'in, tajlisu Aminah bihudu'in. Kalau macam ni bagi makna juga? Bagi. Okey. Yajlisu tiflani 'alal kursi, tajlisu al-bintani 'alal kursi. Yashrabu al-abna al-ma, tashrabu al-banatu al-ma. Okey, seterusnya ke surat 40. Ikhtar al-af'al al-mudhari'ah al-munasibah lis-suwaril atiyah waktubha fi daftarika. Naqra'u, yaktubu, yanamu, taktubu. Okey, soalan pertama. Ma jawabuhu? Taktubu Muhammadun ar-risalata. Soalan kedua. Naqra'ul Qur'ana. Yang ketiga. Yanamu Ibrahim. Yang keempat. Taktubu al-bintu al-maqalah. Okey. Soalan seterusnya ba, ratib al-kalimatil atiyah litakuna jumlatan fi'liyatan mufidatan musta'inan bis-suwar. Muhammadun ad-darsa yahfazu. Yahfazu Muhammadun ad-darsa. Yang kedua, yaftahu Fuadu al-baba. Yang ketiga, taqra'ul ustazatu al-Qur'an al-karima. Okey. Seterusnya ta'ammal. Okey, ta'ammal kat sini ayat Al-Quran yang mengeluarkan fi'il mudhari' yarfa'i dan ta'maluna dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Okey, seterusnya i'mal raji' durusaka bijiddin wa ijtihadin. Apa maknanya? Okey, raji' tu fi'il apa ya? Fa'il? Fa'il ke? Fa'il dia baris pakai dhamma. Dia kat situ fi'il amar ya. Raji'. Ulang kajilah pelajaran kamu dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Okey. Jadi macam mana ustaz dan ustazah ajar untuk ni fi'il selain suara merdu tadilah. Selain lagu yang sedap tadi. Macam ustaz bagi sin dhamir dan fi'il. Okey, kemudian tasrif bagi fi'il yang berbeza-beza. Okey, macam mana nak bagi murid tu tasrif tu dia tahu, dia lancar lah, maksudnya kan memang dengan menghafal saja. Ada masalah tak kalau keluarkan soalan? Sebab fi'il ni dia kritikal sikit. Kalau dalam analisa jawapan murid pun ya, memang fi'il lah yang paling banyak salah lah, yang murid banyak salah. Lagi-lagi fi'il mudhari'. Jadi kalau mereka dah hafal huruf penambahan, bagi je fi'il. Okey. Contohnya raja'a. Okey.
Semua ni roja'ah. Betul tak? Tak payah nak pening. Tapi ni baris belum lah. Ya. Mudhari' ni dia memang complicated sikit, kan? Dia memang macam susah sikit. Tapi kalau Ustaz? Daripada atas ke bawah. Maknanya semua roja'ah. Tapi kalau dia dah hafal huruf penambahan memang tak masalah. Okey. Kalau bagi apa? Jalasa. Jalasa lah, semua jalasa. Ya. Tapi saya rasa menghafal pun budak budak dia menghafal cepat. Dia tak macam kita. Kita ni menghafal lambat sikit. Saya, bukan kita salah. Ya. Kalau budak sekejap je. Lagi kalau yang pakar-pakar lagu kan, lagi dah senang. Buatkan lagu Ustaz? Buatkan lagu? Ya alif nun, ya waw nun. Kan, dia kalau ada lagu kan, tamak lah tu. Apa dia? Kejap lagi ada lah tu kan. Dia private, dia tak boleh ni. Tak boleh buka semua. Okey, itu fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il amar, fi'il amar sama juga gunakan jari. Lagi senang lah sebab dia dua je. Dua je, mukhatab dan mukhatabah. Masih lagi ikut kaedah huruf penambahan. Mati, a, u, i, a, na. Mati, a, u, i, a, na. Mati, ijlis, a, ijlisa, u, ijlisu, i, ijlisi, a, ijlisa, na, ijlisna. Ya, tu fi'il amar. Tapi kaedah adalah huruf penambahan. Satu lagi sebab apa saya suka kenalkan huruf penambahan, sebab biasa soalan pun macam tu. Soalan memang mesti kena tahu huruf penambahan, kan? Contoh kalau soalan tasrif. Soalan tasrif contohnya hunna. Okey, hunna. Okey, apa tempat kosong apa? Jadi suruh murid tuliskan dulu huruf penambahannya. Jadi kalau hunna fi'il madhi na. Kan? Jadi hunna jalasna. Dia tak perlu nak kena baca daripada mula. Kan kalau kita menghafal berlagu apa semua kan kena dari mula kan. Ya. Tapi tak masalah pun ya. Bukan nak kena makan masa lama pun kalau nak sebut daripada mula. Okey, tapi fi'il amar dia ada dua kaedah tasrif, dua kategori. Dua jenis. Kan, dua jenis tasrif. Satu yang ada alif awalnya, kan? Satu lagi yang tak ada alif. Okey, ini fi'il amar ya. Fi'il amar kena bagi tasrif dua-dua jenis ya. Satu yang tak ada huruf illah, yang satu lagi yang ada huruf illah. Okey. Okey, kita tengok fi'il amar, kita baca sama-sama muka surat 42. Okey, istami' wantiq. Okey, ya bunayya nazzif al-hidha'a, ya bunayyati a'iddi asy-syai', ya akhi rattib sariraka, ya ukhti ighsili malabisaki, ya auladu rattibu al-kutuba 'ala ar-rafi, ya banatu uktubna ad-durusa. Kalau fi'il amar ni kali pertama murid dengar ke ataupun dia dah dengar dari darjah 3 ke darjah? Belum pernah dengar. Ni baru dengar lah. Ya. Okey. Kalau dia kali pertama dengar, yelah dia sebab kali pertama kan. Kalau latihan awal tu, bukan latihan awal, mungkin kita boleh suruh dia orang buat nota dengan menulis, menyalin semula ayat ni, tapi kita kategorikan ikut kumpulan dia. Ya? Sebab fi'il dia mesti kena ingat dua perkara. Ya?
sama ada jantina dan bilangan. Jantina dan bilangan tak boleh dipisahkan, ya. Jadi dia kena tahu. Kalau ya bunayya nazif al-hiza'a, okey, dia masuk kumpulan mana? Dia masuk kumpulan mufrad muzakkar, ya. Jadi kena apa? Ayin kat situ. Ya, ayin sama ada nak masukkan dia dalam kumpulan ataupun terus tulis kat situ yang itu adalah mufrad muzakkar, ya. Kalau sebagai latihan, panggil seorang murid lelaki, okey, suruh dia, kita bagi arahan pada dia kan. Okey, nazif al-hiza'a. Okey, bersihkan kasut kamu. Okey. Kemudian ya bunayyati, seorang murid perempuan, ya. Jadi mereka nampaklah, oh ini untuk seorang mufrad muannas, ya. Seterusnya tadi ya aulad dengan ya banat, okey, itu adalah untuk jamak. Okey, mujam, nazif, bersihkan, asyai, teh, sariruka, katil kamu lelaki. Kalau perempuan, sariruki, ighsili, basuhlah kamu perempuan. Al-hidha'a, kasut. Ratib, susunlah kamu lelaki. Ar-rafura, ad-durus, pelajaran. Okey, seterusnya 43. Lahis makana al-af'al fil jumalil fi'liyah al-atiyah. Ya tilmis, uktub ar-risalah ila sadiqika. Okey, kataannya uktub. Seterusnya musanna. Muannas. Saya pun tertukar musanna muannas. Murid lagi lah kan. Sebab muannas dia kata musanna, sebab musanna dia kata muannas. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Ya tilmizatu uktubi ar-risalata ila ummiki. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, ustaz, baca ustaz. Bacalah ustaz, baca sama-sama. Naqra'u ma'an. Okey, ustazah. Okey, baik. Kedua-dua ayat ini adalah untuk berapa orang? 2 orang, ya, 2 orang. Sebab itu dia menggunakan alif ihfadha. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, ustazah. Okey, baik. Uknusu, fi'il madinya apa? Kanasa. Fi'il mudhari'nya? Ya. Nisu ke yaknusu ke yaknasu? Yaknisu. Baris lain. Ustazah Zalina, yang lama Zalina, ya apa yang lama, buku lama. Yaknisu ke yaknusu? Yaknisu. Siapa yang alim wa arif? Dalam kepala saya macam yaknusu. Ada tak? Siapa yang boleh mengesahkan? Saya tanya kamu saya dulu. Okey, nanti saya bagi tahu sebab ada yang lepas yaknisu, kan? Tapi kalau ikut fi'il amar tu, kalau ikut fi'il amar, uknusna. Ini menunjukkan fi'il mudhari'nya apa? Yaknusu. Ya? Dia tak boleh jadi yaknisu. Kalau mudhari' yaknisu, fi'il amarnya
Fi'il amar dia jadi apa? Iknisna. Kan? Dia tak sama. Okey, tak apa, nanti saya rujuk dulu. Okey, teruskan muka surat 44. Okey, cuba Ustazah mula dulu baca gambar pertama. Nanti Ustaz gambar yang kedua. Kita terbalikkan ya. Okey, nabda. Ustaz. Okey, Ustazah. Ada syadaid. Apa maknanya tu? Okey, gambar pertama apa maksudnya? Cuba makna dengan tepat ikut fi'ilnya. Bangunlah daripada tidur awal pagi. Okey. Seterusnya? Takallami, berkatalah kamu. Okey, bersama guru kamu dengan sopan, dengan mulia, dengan beradab. Sama tu. Okey, seterusnya ishraba, minumlah kamu berdua air apa? Air kosong. Okey. Ihfazah, dia ada dua maksud kat situ kan. Dia boleh maksud jaga, dia boleh maksud hafaz. Tapi selepas ni durusakuma, takkanlah jaga. Jadi hafaz ya, hafazlah pelajaran-pelajaran kamu berdua setiap hari. Okey, seterusnya takallamu. Okey, berkatalah kamu bersama, berkatalah kamu semua lelaki pada bersama Ustaz bilutfin, dengan lemah lembut. Isbiri ala syadaid, bersabarlah kamu atas kepayahan, kesusahan. Okey, syadaid. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni untuk fi'il amar? Okey, tak ada? Kalau tak ada, kita teruskan muka surat 45. Pukul 1 ya rehat Ustazah. Okey. Anna syaqas ikhtar af'alul amri al-munasibah lis-suwaril atiyah waktubuha fi daftarika. Okey, soalan pertama, apa jawapannya? Ya Hafiz istaiqis mubakiran minan naumi. Yang kedua, ya Salwa sali muallimaki bihtiram. Yang ketiga, ya Nabila ihfazi darsaki kulla yawm. Yang keempat, ya Tullab takallamu ma'al ustaz bilutfin. Okey, yang kelima, ya sadiqati isbirna ala asyadaid. Seterusnya, hawil al-af'al al-madiyah ila af'al al-amri fi daftarika. Ya Muhammad. Okey, kat situ mufrad, muzakkar, apa isim dhamirnya? Anta. Okey, anta. Jadi iqra. Yang kedua, uktub. Kenapa kata fi'il amar jadi uktub? Kenapa barisnya uktub?
Sebab dan tak payah untuk baris ikut fi'il mudhari. Okey, jangan tersilap. Ya Fatimah, fatahti. Iftahi. Okey, iftahi al-bab. Seterusnya, ya Aminah, la'ibti jadi il'abi. Ya Aiman, iftah al-bab. Okey. Seterusnya ta'ammal daripada surah Ali Imran ayat 43, perkataan uqnuti. Jadi dengan wasjudi warka'i. Okey, seterusnya i'mal iqra ad-du'a qabla al-akli. Okey, Allahumma barik lana, ya. Amin. Awalnya lapar dah Ustaz? Oh, doa ialah bukan doa ni untuk makan je Ustaz ni. Allahumma barik lana, kan? Ya Allah berkatilah kami. Bila-bila masa kita boleh baca, kan? Asal Allah barik lana je makan. Barik lana je makan. Okey, seterusnya. Ada apa tak nak tanya? Okey, kalau yang untuk baris, ya. Ni pun boleh ajar pada murid, ya. Sebab kalau soalan lah, kalau soalan tahun 6 dia ada soalan syakil. Contoh kalau fi'il madhi, mudhari, amal. Okey, kalau jalasa ni boleh buat latihan pada murid. Kalau susah sikit, itu dia kena masuk kumpulan lain. Ini untuk kumpulan jenis kata. Okey. Soalan yang berkait dengan baris, ya. Okey, kalau jalasa, okey, ya jenis tu. Okey, maknanya terangkan pada murid kalau soalan hawil, ya, min madi ilal mudhari, dia tak ada kaedah. Okey, kaedahnya hafal. Jadi kalau fi'il mudhari tu daripada madi mudhari memang mereka kena hafal. Sebab kalau tak hafal tak boleh isi yang amar, kan? Ya, sebab baris fi'il amar daripada mudhari. Jadi kalau mudhari'nya salah, contoh rakiba yarkibu, kan? Yarkibu. Dah salah dah. Dah tahu dah kalau mudhari' salah, confirm amarnya salah. Ya. Baik, macam mana nak isi amar? Okey, kaedahnya tulisan ikut madi. Tulis ikut madi, tapi baris ikut mudhari'. Ya. Apa maksud tulis ikut madi? Okey, kekalkan jalasa, jangan baris, ya. Tulis saja. Kemudian tambah alif. Itu kaedahnya, ya. Cara nak terangkan pada murid lah, ya. Baik, baris ikut mudhari'. Apa maksud baris ikut mudhari'? Ikut huruf yang ketiga. Okey, jadi baris kasrah. Sini mesti mati, sukun. Okey, tinggal nak bariskan alif je. Kena bagi sifir. Alif kasrah,
dengan alif dhammah. Fi'il amar hanya ada 2 baris alif. Ya, dia tidak berbunyi a, kan? Jadi kalau baris kasrah untuk siapa? Untuk huruf ketiga yang berbaris fathah dan kasrah. Tapi kalau u hanya untuk huruf ketiga yang berbaris dhammah. Ya, bagi kat murid sifirnya dulu, okey? Dia dah faham sifir ni, dia tak ada masalah. Okey, dia nampak kat sini kasrah, okey, maknanya alif juga kasrah. Okey, sebab tu saya kata madi dan mudhari' tak ada kaedah. Kaedahnya hafal. Okey, jadi kalau kat sini ka kan, tulis dulu rakiba tambah alif. Kaf baris fathah. Okey. Kalau alifnya kalau huruf ketiga fathah, alifnya kasrah. Ya. Sebab tu kalau kat sini dia bunyi ki, nanti kat sini pun ki. Ya, tu yang jadi salah. Sebab tu bagi mereka hafal sampai hadam betul-betul. Okey. Jadi ka sini ka. Kalau jalasa yajlisu ijlis tu memang tu dah terpahat diingatan kan. Kalau ditanya kenapa ijlis, tak ada jawapan. Ya. Jadi kita tak nak mereka tahu dengan kaedah menghafal semata-mata. Nak tahu ijlis, kenapa ijlis tu alif baris bawah. Baru dia boleh terangkan. Sebab huruf ketiga lam tu baris bawah, jadi alif tu baris bawah. Mana dapat lam baris bawah? Ambil daripada fi'il mudhari'. Sebab mudhari' yajlisu, dia sampai dia boleh terangkan macam tu. Ya. Okey, kalau darasa yadrusu, kan dia lari jauh sangat tu kan. Ya, tak ada dhammah pun dalam darasa. Ya, jadi tak nak kena hafal. Darasa yadrusu. Jadi kalau darasa fi'il amar salin ikut madi. Tambah alif. Tengok ra kat sini baris apa? Dhammah. Jadi kalau huruf ketiga baris dhammah, alif baris apa? Baris dhammah. Jadi bunyilah udrus. Jadi mereka menjawab tu dengan kaedah, dengan sebab. Okey, kalau fathah. Okey, alif, kemudian tengok ta-nya baris fathah. Kalau fathah, alif mesti baris kasrah. Itu kaedah, ya. Okey. Ada apa-apa nak share? Ada nak kongsi? Sebenarnya bahasa Arab ni kan dia lebih kepada formula, kan? Dia macam matematik, kan? Dia tak boleh tak ada formula, dia mesti kena ada formula. Formula tu lebih pada kaedah yang termudah, kan? Sebab tu guru-guru bahasa Arab ni memang guru-guru yang terpilih. Guru bahasa Arab dia boleh mengajar tauhid, fiqh, imla, khajawi, sirah, semua dia boleh. Tapi cuba suruh guru sirah mengajar bahasa Arab, tak mau kan? Dengar bahasa Arab dia, tak nak. Lagi kalau kelas peperiksaan kan. Sebab tu saya nampak Tuan Zalina, Tuan Supina, memang dia je lah ni. Sampai sampai pencen. Ya. Memang kalau dah lama mengajar kan. Dia kalau dah lama mengajar, dia dah banyak formula tau. Dia banyak formula, dia banyak kaedah. Ya. Itu yang kita nak. Ya. Sebabnya bahasa Arab memang dengan kaedah. Ya. Tak boleh nak menghafal macam tu je. Tak boleh. Ada apa-apa nak share? Naspina kata nak nyanyi tadi. Dah hilang dah. Ustaz saya cakap orang aja. Ustaz punya YouTube mana?
Dia suruh buka YouTube orang aja. Ustaz punya YouTube mana? Lepas ni buat. Lepas ni buatlah ustaz yang muda-muda ni kan, idea-idea baru. Bukan norma je baru. Okey, ada. Kalau tak ada rasa boleh kita stop awal kot Ustazah. Ya Ustazah. Ya, betul. Ya, betul. Saya setuju sangat. Sebab nombor ni memang dia nampak je mudah kan. Cuba suruh sebut 1 hingga 10 hafal, lancar dia hafal. Tapi menulis belum tentu, ejaan belum tentu kan. Itu baru sah. Kalau dah masuk belas, 10, ratus memanglah. Sebab tu minggu-minggu awal tu macam Tasminah cakap, memang kena refresh balik. Kena latihan. Saya tertinggal satu ni lah dalam Al-Arqam tu, yang soalan berkaitan Al-Arqam. Saya lupa satu yang Tasminah sebut tu, Ar-Riyadiyat. Ma makna Ar-Riyadiyat? Dia soalan-soalan macam matematik tu lah. Soalan apa namanya? Yang tambah tu lah, tambah tolak tu kan, pengiraan tu. Saya lupa satu, Ar-Riyadiyat. Terima kasih Ustazah Spina mengingatkan. Kalau dalam kelas untuk tajuk Al-Arqam wal Adad ni memang saya suka lisan. Soalan lisan. Okey, kalau masuk aja Zaid Khumsah. Okey, contoh saya bagi satu nombor. Okey, kita mula dengan Khumsata Asyara. Okey, Zaid Khumsah, Zaid Sita, Zaid Wahid, Zaid Jadi dia macam kelang kabut dia nak mengira kan. Sebut dalam bahasa Arab lah. Okey, Zaid Khumsah. Tadi sudah bagi. Okey, 15 tambah 3 18. Contoh kan, 15 tambah 6 21. Okey, 21. Wahidun Wahidunah. Dia boleh berfikir, tapi memang lambat. Yalah, kita biasa bercakap Melayu kan. Dia nak tukar lagi, nak ingatkan lagi. Memang lambat lah. Nanti kita tukarlah pula. Okey, naqis khamsah. Tu tolak pula. Okey, tolak. Sekurang-kurangnya dia tahu istilah. Istilah zaid, naqis, tusawi. Maaf, terlupa tadi. Tambah lagi satu, Ar-Riyadiyat. Operasi. Nak cakap operasi tak sampai-sampai. Operasi operasi tambah, tolak, itulah. Itu yang berkaitan dengan nombor. Terima kasih Ustazah. Ada lagi tak nak share? Sebab tu saya kata, kalau nombor ni, selalu saya cakap dengan murid saya, memang soalan paling senang dan soalan bocor pun, kan? Memang soalan bocor. Soalan pertama mesti Al-Arqam wal A'dad. Tak ada soalan lain. Kalau soalan tajuk huruf jar, kan, huruf jar, dia tahun ni keluar, tahun depan tak keluar, tahun depan tak keluar, tahun ni keluar. Dia tak boleh dijangka. Kita tengok analisa lah. Tapi kalau tajuk nombor memang keluar, tak pernah tak keluar, dah cakap dah tu. Tapi ada lagi yang buat salah, buat silap. Sebab apa? Sebab tu lah dia tak mahir.
Sebab itu nak tak nak, hafal tu mesti hafal bil lisan, hafal bil kitabah. Ya, bermula dengan sa, belas, puluh, ratus ribu. Ya, nampak memang senang lah, nombor je kot. Lagak kan dalam mulut kita tu. Lah nombor je pun Ustazah ni. Iyalah, memanglah nombor. Ya, tapi kena biasakan dengan soalan-soalan je tu lah. Dia sebut, okey, 1250. How many kalimat? Gagau dia. Tapi tak apalah, kurangnya biasakan. Kita biasakan latihan macam tu. Okey, kalau dalam tajuk tajuk yang kita dah sentuh ni lah, tajuk mana yang rasa macam susah, yang lambat, murid nak faham pun lambat, kita nak sampaikan kaedah pun kadang tak kena, tajuk yang mana? Af'al. Memanglah, betul lah, kalau af'al memang iyalah, sebab sampai darjah 6 pun masih lagi belajar. Bukannya ulang kaji, bukannya refresh lah, memang belajar baru kalau tajuk af'al ni. Sebab af'al ni soalannya memang banyak, dalam peratus soalan memang paling banyak. Dan soalan tu boleh bertukar-tukar perkataan, yang kalimah fi'il tu memang sangat banyak, memang tak boleh nak dia macam nombor lah, matematik kan. Nombor kan banyak, walaupun dia punya kaedahnya sama kan, tapi kalau dah tukar nombor lain, dia dah jadi berubah. Lagi bahasa Arab, kalau tukar perkataan lain, barisnya berubah, bunyinya berubah kan, walaupun tajuknya sama, fi'il madi, fi'il mudhari, sama je kan, tapi itulah sebab dia banyak, jadi kena rajin sikit lah. Okey, ada lagi? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan setengah hari ini mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita di sekolah nanti insya-Allah. Jadi aku lupa kata, wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.